الغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya DR Sam ataupun Pak Salim. Nak mengucapkan masya-Allah syabas tahniah kepada Hidayat TV. Mudah-mudahan dengan ada Hidayat TV ini ada rancangan yang sebab untuk sebarkan hidayat. Dan dia bersama DJ yang hebat ni seperti FBI, Faizal bin Ismail dan Kri Rashid. Bersama-samalah kita menyaksikan di Hidayat TV. Semoga dapat maju berjaya, dapat berjaya dunia dan akhirat. Jadi tunggu kemunculan Hidayat TV. Masya Allah, barakallah, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan? Saya harap tuan-puan sihat dan iman tuan-puan pun sangat-sangat tinggi, sangat-sangat hebat, jasmah tengah naik, masya-Allah. Okey, sebelum apa-apa kita mulakan program macam biasa, saya nak minta tuan-puan hari ini tolong share dulu live ni. Kalau siapa-siapa tanya saya kat mana sekarang ni, saya tengah berada dalam kereta, saya ada satu takaza agama yang saya tengah sambut sekarang ni. Jadi saya terpaksa bersiaran di dalam kereta hari ini. InsyaAllah doakan saya Okey, tapi sebelum tu apa-apa pun minta tolong sangat-sangat tuan-puan share. Kalau boleh share lah ke grup-grup yang mana tuan-puan ada, share ke WhatsApp, share ke grup-grup makcik kantin tuan-puan, share ke grup-grup sekolah kat WhatsApp, share ke grup-grup Facebook yang tuan-puan ada semua, insyaAllah. Semoga apa yang kami buat hari ini menjadi asbab kebaikan dan asbab hidayat seluruh alam. Dan tuan-puan lah antara asbab-asbabnya yang menyambung-nyambung dan menyampaikan berita tentang Hidayat TV ini. Okey, sebelum kita nak mulakan, saya nak bagi tahu dulu hari ini kita punya tajuk adalah sakit itu nikmat. Masya Allah. Dan kita ada dua tetamu jemputan yang hebat, iaitu Maulana Ilyas dan juga Saharul Rizwan yang akan diperkenalkan oleh Abang Kril dan Abang FBI host kita. Jadi kalau kita nak kupas lagi tajuk ni kejap lagi, kita tak sabar-sabar nak dengar daripada kita punya ulama kita Maulana Ilyas dan juga artis jemputan kita Saharul Rizwan. Dan kita ada juga Abang Ali Ekspedisi dan Abang Najman Muhammad. Jadi tuan-puan minta tolong share dulu sebelum saya nak serahkan kepada kita punya host kita Abang Kril dan Abang FBI. Masya Allah. Kita ada ramai hari ni Okey, jangan tu kita jemput Abang Kril dan Abang FBI. Masya Allah, baru jemput terus naik. Masya Allah. Assalamualaikum abang-abang berdua. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih sahabatku Amar Ashraf. Masya Allah. Saya tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Abang Kril dan Abang FBI kita. Baik, Assalamualaikum tuan-puan, insyaAllah. Enjoy the show insyaAllah. Jangan lupa share insyaAllah. La ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan kasih sayang dan inayahnya dapat kita bersama lagi pada malam ini malam Sabtu hari ini, Sabtu malam Ahad 18 September 2021. Malam ini bersamaan juga kita dah pun masuk 12 Safar 1443 Hijriah. Masya Allah, begitu pantas masa berlalu. Dan saya Kri Rashid bersama dengan sahabat saya di Pulau Pinang sana, Faizal Ismail. Apa khabar? Baik, Faizal? apa khabar? Walaupun jauh tapi sebenarnya duduk sebelah je. Masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih, Masya-Allah. Apa kopi yang tadi minum tu? Nampak
Air putih je Faizal. Dah Air makan putih. malam Faizal eh? Masya-Allah. Ha. Dah. Dah alhamdulillah eh. Alhamdulillah, Masya-Allah. syukur. Rezeki Allah sebenarnya, rezeki yang Allah tetapkan kepada kita. Dan kita Masya bersyukur sebenarnya Kril ya, diberikan nafas, diberikan rezeki lagi untuk bersama dengan Hidayat TV Live pada malam ini. Subhanallah. Dan terima kasih juga di atas sokongan kalian semua yang berada di ruangan komen ya, teruskan mengomen. Dan yang pentingnya saya suka kalau di orang komen macam ni tak Karim. Tempat hadir. Marang hadir macam ni. Marang hadir. InsyaAllah. Okay, macam tu saya pun Bangi hadir. Bangi hadir. Bandar Seri Putra Bangi hadir insya-Allah. Masya-Allah. Itu Kril lah tu kan. Ya. Okey, share ramai-ramai lagi supaya lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat sebelum kita menjemput tetamu jemputan kita yang cukup hebat ni semua ni. Masya-Allah. Ya, insya-Allah malam ni. Kita Amal Ashraf akan bersama dengan sahabat-sahabat kita, Abang Ali Ekspedisi, bekas rakan sekerja saya dan juga Faizal, iaitu Abang Najman Muhammad, dan juga kita ada Syahrul Rizwan, pelakon yang tidak ada asing lagi di negara kita. Dan juga seperti biasa kita ada asatizah kita pada malam ini, Al-Fadil Maulana Dr. Ilyas. Masya-Allah, Maulana Dr. Ilyas ya. Seorang yang bukan calang-calang. Kita akan bacakan sedikit profil. Kril ada profil dia cukup hebat sebenarnya. Dia punya latar belakang, pengalaman semuanya, masya-Allah. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Perkim kebangsaan pun ada tadi tu, perkim kebangsaan. Dia kata dia hadir, tapi di mana perkim kebangsaan tu? Masya-Allah. Permatang Pau hadir. Ni sebelah kampung saya aja, Ahmad Faizal. Syah Alam hadir, Airin Pamela. Perkim kebangsaan di Jalan Ipoh katanya. Beranang hadir, Mior Ezri Syazrin. Pak Jabit mungkin berada. Terima kasih Pak Jabit. Ni kali keberapa dah Pak Jabit bersama dengan kita. TUDM Subang pun hadir. Masya Allah. Desaru Johor hadir. Terima kasih. Jangan lupa tu Sasuka Jigeh, Kota Kinabalu Sabah hadir. Subhanallah. Terbaik. Masjid Tanah Melaka, Mat Dausdin. Assalamualaikum Abang Pengacara Lahtazan. Itu Faizal lah tu. Ya. Lahtazan. Safiah Zulkarnain Bintulu Sarawak hadir. Masya Allah, beberapa kali dah Safiah bersama kita memberi sokongan kepada Hidayat TV. Terima kasih diucapkan kepada anda. Dan tentu Safiah pun dah bantu kita untuk share kepada lebih ramai sahabat-sahabatnya. Sentul Edi Maidi Ibrahim dan share katanya, terima kasih Edi Maidi. Cik Miam Manap Kak Ji Kajang hadir. Subhanallah. Jamil Abinat Jannati Rawang hadir. Masya Allah. Syahrul Ridwan pun situ menyeru followersnya, pengikutnya untuk share. Terima kasih banyak Syahrul. Jadi rasanya sekarang ni dah pukul apa? 9.38 dah ya, lebih kurang macam tu Akril Ya betul. Masya Allah. Dan ramai daripada kita dah balik daripada surau dan masjid tadi, solat berjemaah. Syukur Alhamdulillah Allah pilih kita, tuan-tuan, puan-puan semua. Puan-puan ada ke? Tuan-tuan yang dapat hadir ke surau dan juga masjid untuk solat berjemaah. Ramai-ramai kan umat surau di kawasan taman rumah saya ni masih ada ruang lagi. Jadi ramai-ramai penuhkan surau dan masjid di tempat tuan-tuan dan puan-puan. Puan-puan kalau boleh lah, mungkin ada sebuah tempat yang muslimat belum dibenarkan lagi, tapi yang kalau yang boleh penuhkan soft di surau dan masjid tempat kita, insya-Allah imarahkan. Masya-Allah. Ini ada dari Jawa, Ponorogo. Wah, hadir Ponorogo juga, harap-harap betul lah tu ya. Namanya pun Marang Kerapu. Tak apalah, apa saja nama okeylah ya. Kita layan je, alhamdulillah. Yang penting sekali anda bersama dengan kami, dan ini adalah siaran ketiga kami. Terima kasih banyak-banyak, dan kita minta anda terus sokong. Memang kami bermula dengan followers yang kecil ya, tetapi mungkin dengan sokongan anda, insya-Allah siaran ini lama kelamaan akan menjadi besar. Ini pun page baru, dan apabila anda berkongsi, anda pun menyeru followers anda untuk turut bersama dengan majlis ilmu. Dan ingatlah, itulah dia satu saham yang pastinya akan mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita share benda yang baik, maka kita akan dapat ganjaran yang baik. Itu janji Allah sebenarnya.
Betul. InsyaAllah. Dan insya-Allah, dan juga di tempat-tempat yang mana dicakapkan banyak-banyak kebesaran Allah SWT tentang kisah baginda Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum, maka insya-Allah malaikat bernaung di atas atap bumbung-bumbung rumah kita atau penempatan kita, insya-Allah. Ya. Amin. InsyaAllah. Okey, baiklah. Kita dah ada 100 lebih orang yang sedang berkumpul di situ jemaah kita. Semoga lebih ramai lagi yang akan dapat terus bersama dengan kita. Tetapi sekarang ni kita nak memperkenalkan dahulu. Ya, tetamu-tetamu kita. Masya Allah. Tetamu kita yang pertama, saya perkenalkan dulu ya. Beliau merupakan senior saya lah. Senior Kriel juga dalam bidang radio. Subhanallah. Dan baru-baru ini kita menerima berita tentang bagaimana beliau mengalami satu ujian yang sangat hebat dalam hidup beliau. Bukan sekadar beliau diserang penyakit COVID sebenarnya, Karil, tetapi beliau juga kehilangan beberapa anggota keluarga. Jadi kita akan bersama dengan beliau, akan bercerita lebih lanjut, tapi sekarang ni kita nak jemput dulu beliau masuk. Assalamualaikum kepada Abang Najman Muhammad. Abang Najman, subhanallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, Masya-Allah. FBI dah lama tak jumpa. Sekarang ni dah berehat kat rumah, bang? Ya, berehat di rumah sekarang. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ni dah berapa hari keluar daripada hospital, bang? Saya rasa lebih kurang dalam 12 hari. 12 hari dah ya. 12 ke 10 hari. Masya-Allah. Akbar. Apa pun kita ucapkan terima kasih, abang. Lah ni ada. Ya. Oh, pakai oksigen lagi ya, masya-Allah. Masih pakai oksigen lagi. Baik, abang, kita pun kita bagi abang rehat dulu. Kejap lagi kita akan bersembang panjang sedikit lah. Ya, kita ikut kemampuan abang pada malam ni, abang ya. Ya. InsyaAllah. Tapi yang paling Semangat penting Allah abang bagi. Semangat Amin. Allah bagi. Betul. Mudah-mudahan yang paling penting abang dapat bersama dengan kita, ya, kita dapat mendengarkan perkongsian daripada Maulana Ilyas sebentar lagi, insya-Allah. Ya. Ya. Jadi, Dan selain daripada Abang Najman, kita ada Abang Ali Ekspedisi bersama dengan kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ali. Abang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Macam mana keadaan sekarang, Abang Ali? Okey? Alhamdulillah dia macam ni lah. Allahu Akbar. Kadang-kadang dia perlukan bantuan juga, oksigen. Allahu Saya Akbar. pakai yang ni. Oh, inhaler. Allah. Paksa lah. Allah sayang Abang Ali sebenarnya. Allah sayang Abang Ali. Allah sayang. Allah sayang kita semua. Insya-Allah. Management pun. Ya, benar Abang Ali. Pasal makanan, kesihatan, masya-Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Abang Ali kejap lagi kita akan bersama-sama dengan Abang Ali lebih panjang lagi, insya-Allah, bercerita tentang sakit itu nikmat. Tajuk kita malam ni pun cukup menarik sekali. Sakit, macam mana sakit tu menjadi nikmat, kan? Orang yang sakit selalunya dia rasa sakit dah, dia tak rasa nikmat. Okey, Abang Ali, kejap lagi kita akan jemput semula Abang Ali, insya-Allah. Semoga Abang Ali akan bersama kita, ya, mendengarkan bayan dan juga perkongsian daripada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Baik. Ya, insya-Allah. Okey, seterusnya. Seterusnya, tanpa dilupakan pelakon yang tidak asing lagi, banyak pelakon, rasanya dah puluhan, mungkin ratusan drama ya yang telah beliau lakoni, dan banyak memberi kesan lakonannya, yang banyak memberi kesan. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan saudara Syahrul Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama sekali kami jemput saya hari ini. Ya, pertama sekali kami di Hidayat TV mengucapkan selamat ulang tahun perkahwinan. Barakallah untuk Syahrul Rizwan dan isteri. 5 tahun dah melayari bahtera perkahwinan. Subhanallah. Alhamdulillah kan. 5 tahun, tapi saya rasa alhamdulillah tahun ni dia lebih bermakna lah tahun ni, sebab tahun ni saya baru belajar kena agama kan. Jadi dia punya seronok tu dia lagi seronok daripada tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Terima kasih semua. Masya-Allah. Berapa bulan Syahrul? 16 bulan September.
Masya-Allah. Allah. Macam mana siapa bagi hadiah kepada siapa? Ke dua-dua bagi hadiah? Belum lagi, tak ada bagi hadiah, masya-Allah. Ada bagi. Hadiah kasih sayang itu yang paling penting sebenarnya. Betul bang. Sahrul, terima kasih sekali lagi ya. Semua yang ada dekat sini pun ramai juga followers Syahrul yang mengikut Syahrul di page Facebook semua. Terima kasih banyak-banyak. Dan Syahrul hari ini pun akan bercerita tentang topik kita sakit itu nikmat kejap lagi. Dan mungkin juga akan ada nafi isbat hari ini insya-Allah. Tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah dia ya. Ahli Ekspedisi Najman dan Syahrul Rizwan akan bersama dengan kita sebentar lagi, tetapi hari ini kita nak dengarkan ya perkongsian ilmu daripada tak lain tak bukan asatizah kita pada malam ini. Beliau merupakan seorang, baca sikitlah Faizal sedikit biodata tentang Maulana Dr. Muhammad Ilyas Muhammad Maidin. Beliau merupakan penasihat syariah berdaftar Suruhanjaya Security Malaysia. Ya. Beliau juga pernah bertugas sebagai Ketua Jabatan Syariah di beberapa institusi kewangan Islam. Macam Faizal dan juga saya, kalau tanya tentang kewangan Islam, ada apa-apa kemusykilan ke, boleh terus tanya pada Maulana bila kami berjumpa. InsyaAllah. InsyaAllah memang. Dan yelah, kita banyak bertanya, kita banyak dengar bayan daripada beliau. Jadi hari ini sebenarnya kita nak yang lain tu bersama-sama dengan kita untuk mendengar bayan daripada beliau. Ya, dapat manfaat sama-sama. InsyaAllah tak keluar pun tak apa 3 hari ni, tapi ada dekat sini pun dapat dengar bayan. Ini cukup penting. Ini cukup untunglah sebenarnya, bermanfaat. Dan sekali lagi kita seru anda untuk share beramai-ramai supaya lebih ramai lagi yang akan dapat bersama dengan kita pada malam ini. Tapi sebelum kita jemput ni, kita ada tabung infak Hidayat TV, Khairil. Sebenarnya apa yang kami lancarkan malam ini khususnya adalah kepada artis-artis selebriti yang memerlukan, yang terjejas ataupun yang baru ditimpa ujian kesakitan dan sebagainya. InsyaAllah apa yang anda infakkan pada hari ini kami akan salurkan kepada mereka. Kita akan update, kita akan kemas kini tentang aktiviti infak ini. InsyaAllah. Keren ya? Benar. Sebelum kita ke udara hari ini pun, sebenarnya hari-hari sebelum ini pun ramai juga sahabat-sahabat yang mesej saya mengatakan bagaimana nak infak dan sebagainya, dan mereka juga menyumbang prior to today. Ramai juga yang telah menyumbang untuk tabung infak. Terima kasih, semoga ia banyak beri manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan pada ketika ini, insya-Allah. Jazakallah. Baik, semoga Allah membalas jasa sekalian. Yang lain tu boleh terus juga untuk dapatkan saham akhirat. Semoga Allah memandang ini sebagai usaha kalian untuk membantu mereka yang memerlukan di waktu mereka kesusahan. Ini hari ini hari mereka, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa Faizal, kita bersama dengan pengasas Al-Hasanain Management. Masya-Allah. Al-Fadil Maulana Ilyas Maidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput masuk Maulana. Dah ada kat situ Maulana? Maulana? Masya Allah. Dah ada ke belum? Okey, sementara menunggu Maulana, mungkin Maulana tengah siap-siap ke? Ataupun ada technical error. Kita bacakan komen dulu. Clear daripada Perking Kebangsaan. Semoga cepat sembuh saudara Najman dan saudara Ali Ekspedisi. Farhan Jamaluddin juga mengucapkan selamat, semoga sihat ya. Atik Nakiyah, terima kasih memberikan salam. Waalaikumsalam. Edrin N. Abang Ali, Allah sayang. Moga terus diberikan kesembuhan insya-Allah. Saudara Sahrul, barakallah. Ya, dan Nur Fatimah Zuraini, Assalamualaikum, semua memberikan salam. Baik, komen lagi dan lagi supaya kita dapat lebih ramai lagi pada malam ini untuk view kita. Adakah Maulana sudah pun bersedia? Untuk saudara Sahrul tu macam lirik lagu Mahir Zain, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah. Masya-Allah. Untuk ulang tahun tu, untuk perkahwinan. Lagu apa? Lagu tu? Mahir Zain. Saya cuma saya tak berapa mahir lah.
Itulah saya pun nak cakap tadi macam kurang mahir Zin. Masya Allah. Terima kasih. Gurau-gurau. Allahu Akbar. Akbar. Baik, Maulana kata dia minta seminit lagi insya-Allah. Tapi tak apa, ruang yang diberikan ini seminit ni mungkin akan memberikan kepada kita satu peluang lagi untuk kita beramai-ramai share platform kita Hidayat TV. Masih baru minggu yang ketiga kami bersiaran. Ya Allah. Dan kita imbas balik minggu yang pertama ramai sebenarnya bersiaran dengan kita ya Khairil Ya betul. Sebab pelancaran masa tu kita ada Ustaz Khandai, kita ada Nabil. Nabil Ahmad. Siapa lagi? Datuk Nesh pun ada. Datuk Nesh, DR Sam, ada siapa lagi tu? Abang Mel, X-Wings pun ada bersama dengan kita kan. Rahmat Mega, Rahmat Mega ada ke? Rahmat Mega ada dalam video rasanya. Abang Bagio Dhamma Sutra. Bagio Dhamma Sutra. Masya Allah. Dan minggu kedua kita bersama dengan Ustaz Hanafi Malik dan juga Alif Aziz. Kita ada Ronnie Husin dan juga beberapa orang lagi lah yang bersama dengan kita. Ya, betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Abi Fana pun ada di situ. Ini rakan Natazan saya. Dia memang setia bersama dengan kita. Terima kasihlah Abi Fana. Siapa lagi? Fafiza Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fafiza. Ni mungkin ramai peminat-minat ekspedisi pun ada juga malam ni Faizal ya, yang nak tengok Abang Ali, perkembangan Abang Ali peminat-minat ekspedisi ya. Ramai juga betul. Lagu-lagu ekspedisi, tapi sekarang ni Abang Ali memang banyak tukar lirik lah ya kepada unsur-unsur dakwah lah. Masya-Allah. Dulu kita pengyo. Sekarang ni kita sahabat lah kan. Kita sahabat. Ya. Baik, Nasir Nas dari Kampar clear malam ni. Oh, Pengyu tu kawan saya pun tak tahu juga. Tak tahulah. Saya bukan sekolah Pengyu. Saya sekolah sebelah sekolah Cina. Oh ya. So tiap hari jumpa dekat tepi pagar dengan kawan-kawan Cina tu kan. Masya-Allah. Baik, terima kasih Zulkarnain Abdul Kadir, Muhammad Al-As, Ayub Reza, dan kita dapat isyarat yang Maulana Ilyas sudah pun bersedia. Subhanallah, share lagi dan lagi kepada semua supaya lebih ramai dapat manfaat pada malam ini. Krill. Ya, jadi tanpa melengah masa, Maulana pun dah bersedia. Jadi kita jemput sekali lagi Al-Fadil, Maulana Dr. Muhammad Ilyas Muhammad Maidin, tetamu istimewa kita pada malam ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dengar jelas ya suara saya? Sangat jelas Maulana. Subhanallah. Allah bagi jelas. Allahu akbar. Jangan kurangkan kejelasan itu Maulana. Kita dah bertemu di lapangan dakwah ya Maulana. Betul. Ini masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa untuk bersama dengan kita. Dan malam ni insya-Allah Maulana akan sampaikan bayan ya yang bertajuk sakit itu nikmat. Tapi bayan kita ni bukanlah bayan yang biasa kita dakwah tu ya. Bayan online ni dia lain macam sikit. Insya-Allah kita ada break kat tengah-tengah tu Maulana ya. Dan kemudian kita akan sambung baik insya-Allah. Baik Maulana. Kalau dah sedia semua ya. Sakit itu Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada host kita hari ini, host Krill dan FBI, dan juga kepada semua pihak yang terlibat, pihak penerbit, pengurus dan semua penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله. Nabi SAW pula berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni. Hadis ini hadis qudsi yang insya-Allah saya akan terangkan. Maka kita akan menjawab, kaifa na'uduka ya rabbal alamin. Sehingga akhir hadis qudsi ini saya akan terangkan apa yang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita semua dalam Al-Quran dan juga dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalam Allah tapi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kehidupan kita di atas muka bumi ini sebagai satu ujian. Pernah satu hari ada seorang datang jumpa Rasulullah dan dia mendapati Nabi dalam keadaan demam panas yang teramat. Kita kalau demam panas, kita masuk hospital, doktor akan masuk air melalui tangan kita kan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring di bawah sebuah pohon dan digantung sebuah uncang yang dibuat daripada kulit dan ditebuk lubang, air menitis ke atas Nabi menunjukkan betapa panas sekali badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda terpaksa perintahkan untuk dibuat demikian. Maka sahabat ni tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebab apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah para anbiya alaihi salatu wassalam. Dan di kalangan para anbiya alaihi salatu wassalam yang paling banyak diuji adalah diriku sendiri. Maka dia tanya selepas itu, Nabi kata selepas itu para ulama. Dan selepas itu adalah mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Jadi siapa yang Allah sayang, Allah Subhanahu Wa Taala akan uji. Dan ujian itu bukannya tanda Allah Subhanahu Wa Taala murka, tapi tanda Allah sayang kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan para anbiya alaihi salatu wassalam untuk pergi melihat mereka yang sakit ni, dan bila mereka pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya kepada para malaikat ni, bagaimana kamu mendapati mereka? Maka malaikat kata, mereka memujimu ya Allah. Maka Allah kata, aku bergembira dan aku nak mereka teruskan memuji aku. Dalam hadis sahabah, kejap lagi kita akan baca hadis sahabah juga, tapi saya kongsikan. Satu hari, satu orang tu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, kau siapa? Dia kata, aku demam. Aku ni demam. Aku ni adalah demam. Maka ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang kau paling cintai? Maka Nabi kata, orang Ansar. Maka dia kata, maka utuskanlah aku pergi kepada mereka. Maka Nabi hantar demam tu pergi kepada penduduk di Quba. Maka mereka semua demam. Bila demam, Nabi SAW ada riwayat yang mengatakan salah seorang tu Nabi sendiri pergi menziarahi dia. Dan bila Nabi menziarahi dia, dia menangis. Nabi kata, kenapa menangis? Jangan menangis. Kerana apa? Demam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umatku supaya dia tak terpaksa terbakar dalam api neraka kelak di akhirat nanti. Bila turun ayat, man amila su'an sayyi'atan yujza bih. Maksudnya siapa sahaja yang buat keburukan, man amila sayyi'atan yujza bih, dia akan dapat balasan. Dia maka Abu Bakar Siddiq menangis, kata, ya Rasulullah, maksudnya kalau kita tersilap buat keburukan pun kita akan diazab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kamu sakit, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kamu demam, itu semua akan membakar dosa-dosa kamu. Maka janganlah kamu mengadu, jangan kamu mengeluh, bahkan katalah sami'na wa ata'na. Maka turunlah ayat ni, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kan sampai wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kata kami dengar dan kami taat. Kami tak mengeluh, susah pun kami terima, senang pun kami terima. Nabi kata jangan mengeluh. Bahkan katalah kami dengar dan kami taat. Maksud itu Allah yang tetapkan, maka terimalah dengan hati yang terbuka. Saya cerita tadi, Nabi sendiri sakit.
Satu lagi yang saya kata hadis qudsi tadi, kata pada hari penghisaban nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan kata kepada orang ramai, kata dulu aku sakit, engkau tak datang pun menziarahi aku. Maka orang ramai kata, ya Allah, engkau kan Rabbul Alamin, engkau pemelihara sekalian alam ni, bagaimana engkau yang sakit? Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, hamba aku sakit, engkau tak menziarahi dia. Kalau engkau menziarahi dia, nescaya engkau dapat ganjaran di sisiku hari ini. Itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan orang yang sakit itu, sehingga Allah kata, kenapa engkau tak pergi menziarahi dia? Dan Nabi SAW kata, siapa yang menziarahi orang sakit ni, langkah dia, setiap langkah dapat pahala, setiap langkah Allah ampunkan dosa, setiap langkah Allah naikkan darjat dia di syurga. Siapa orang yang pergi ziarah orang sakit, apatah lagi orang sakit itu sendiri. Allah. Nabi SAW bersabda, orang sakit tu, kesakitan dia setiap saat tu Allah Subhanahu Wa Taala akan gugurkan dosa dia seperti mana gugurnya daun-daun kering. Begitu besar sekali ganjaran yang Allah nak berikan kepada orang yang sakit ni. Para orang ulama kata, kalaulah tak ada sakit untuk kita di dunia ni, nescaya kita semua beri depan Allah kelak sebagai seorang muflis. Masya Allah. Ya Allah bagi supaya kita beri depan Allah dengan bekalan. Orang alim kata, kadang-kala satu orang ni tak buat salah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala begitu sayang kepada dia, Allah nak berikan satu kedudukan yang begitu tinggi dalam syurga, tapi tak mungkin diberikan kepadanya kecuali dengan pengorbanan yang besar yang dia tak mampu buat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia sakit. Dengan sakit, bila dia buat amal kecil pun ganjaran dia besar, maka dia akan berjaya sampai ke syurga yang tinggi itu. Allah. Sebab seumur hidup dia memang tak sempat pun nak buat amal banyak tu. Sekarang masa dah tinggal sikit, jadi dia kena buat overtime. Ya Allah kata, baiklah kau dengan sakit ni kau buat sikit pun aku akan naikkan. Sebab Allah adil, Allah kata kau buat sikit, kami akan gandakan berkali ganda. Dan kamu punya kedudukan akan sampai ke tempat yang tertinggi seperti mana kami sampaikan para anbiya atas dasar ujian yang mereka alami sepanjang hidup mereka. Masya Allah. Jadi orang sakit ni sebenarnya kedudukan dia tinggi di sisi Allah. Allahu Akbar. Tapi itulah kan, sakit tu kita rasa sakit je, kadang-kadang kita tak nampak ganjaran tu kan Maulana. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita nak tahu, sebab itulah Sayyidina Umar kata, bila kita buat sesuatu perkara ataupun kita melalui sesuatu tanpa kita mengetahui akan ganjaran dia, kita tak akan dapat ganjaran tu. Sebab tu kita jadi kita kena tahu, kata apa yang ganjaran, itulah kita nak belajar hari ni. Kata Allah nak bagi kita ganjaran banyak, nak ampunkan dosa kita, nak naikkan darjat kita. Orang yang datang ziarah kita pun Allah naikkan darjat, apatah lagi kita yang mengalami kesakitan tu. Disangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita tadi bila Nabi hantar demam tu pergi ke Kuba, orang Kuba datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah kami demam. Nabi kata, sekarang ni kamu nak dengan demam ni syurga ataupun nak aku doakan Allah beri kesembuhan kepada kamu. Dia kata dengan demam boleh dapat syurga. Kalau macam tu biarlah kami demam, yang penting kami dapat syurga. Allah. Sebab besar sebenarnya ganjaran atas ujian ni. Setiap ujian ni Allah bagi pahala dia sangat besar berbanding orang yang tak susah. Tak sama orang yang susah dengan tak susah ni, Allah tak sama. Mana sama? Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kamu sangka kamu akan masuk syurga sedangkan kamu belum lagi bersusah seperti mana mereka susah. Mereka perang, hilang, lumpuh tangan seperti Talha bin Ubaidillah. Kan? Dia lumpuh tangan. Tapi kita nak pergi perang tak boleh. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan sedikit kesakitan tu, ya Allah, aku reda dengan kesakitan ni. Aku pun boleh rasa juga kesakitan seperti mana Rasulullah rasa. Bagaimana Rasulullah dilontar batu ketika Rasulullah pergi berdakwah di Taif. Bagaimana wajah baginda sallallahu alaihi wasallam luka dalam peperangan Uhud. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan. Gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam peperangan, gugur dalam peperangan Uhud, berlumuran darah. Sehingga Sayyidatina Fatimah cuba nak cuci pun tak berhenti darah Nabi mengalir. Kita tak dapat nak pergi tu, maka Allah bagi ini, kita kata, ya Allah saya terima. Ya Allah, dan kami yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kau berikan kerana kami ada kekuatan untuk berhadapan dengan ujian ni, dan kami yakin dengan ujian ni Allah akan bersihkan kami seperti bayi baru lahir dan Allah akan naikkan darjat kami di syurga.
Dan itulah yang kita nak, kan? Kita nak Allah redha dengan kita. Saya selalu sebut, kata kalau kita pun tak redha dengan Allah, bagaimana kita sangka Allah nak redha dengan kita. Ya Allah. Turun satu ayat yang saya sebut tadi kan, man amila sayyi'atan kan yujza bih. Para sahabat kata bagaimana? Ayat sebelum tu, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, Allah kata semua kamu sembunyi pun Allah akan hisap. Dan bagaimana ni ya Rasulullah, kami banyak dosa. Maka Nabi kata jangan cakap macam tu, katalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kata baiklah ya Allah, engkau berhak untuk menghisap kami ya Allah. Kami hanya dengar, kami hanya taat dan kami hanya harapkan keampunan daripada-Mu ya Allah. Itu saja. Kita tak ada kata ya Allah kami terima. Kami terima apa saja kau uji kami terima. Jangan kita pula pergi letakkan diri kita dalam dalam kesusahan kan, sengaja tu janganlah. Tapi kalau Allah berikan maka kita kena redha. Ar-redha bi murril qada, redha dengan ketentuan takdir itu adalah tanda seorang, tanda-tanda dalam 20 tanda-tanda orang beriman. Kena redha. Kalau tak redha, satu hari bangun angkat tangan, ya Allah. Ya Allah, saya redha ya Allah. Ya Allah, saya redha. Kena belajar macam tu, begitu sekali. Ya Allah, biarlah aku sakit sedikit tapi dengan ni jika engkau berikan keredaan kepada aku maka itu pun aku sanggup. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat, Rasulullah SAW nak wafat, begitu Nabi menderita demam panas yang begitu sekali sehingga Nabi pengsan. Nabi minta air daripada 7 telaga untuk siram ke atas Nabi supaya Nabi dapat bangun. Nabi dapat solat bersama dengan umat Nabi SAW, Nabi paling sayang. Tapi Nabi tak berjaya, disiram, Nabi terjaga, Nabi pengsan balik, Nabi terjaga, pengsan balik. Sehingga satu kali Sayyidah Fatimah menangis. Sayyidatina Fatimah kata, ya Rasulullah, wahai ayah aku, kenapa ya wahai ayah menderita begini sekali? Maka Nabi kata apa kepada Fatimah? Wahai putriku, jangan kau menangis kerana ayah kau tak akan menderita lagi selepas ini. Ini last dah. Nak meninggal dah, nak kembali kepada Allah. Lepas ni memang kerehatan, kebahagiaan, kesenangan. Jangan menangis lagi. Dah ini sikit saja tinggal. Itu Rasulullah, apatah lagi kita bagaimana Allah tinggikan darjat Nabi SAW dengan ujian yang Allah berikan. Bila Nabi wafat, Abu Bakar Siddiq menangis, dia cium dahi Nabi SAW. Maka dia kata beberapa patah, dia kata, wah Nabi ya. Saya selalu tak dapat nak sebut perkataan saya sebut, saya dah sesebab. Sebab kita faham perkataan tu, dia kata, wah Nabi ya, wah Khalilah. Dia kata, wahai Nabi Allah, dia kata, wahai kawanku. Dia kata, aku yakin selepas ni kau tak akan menderita lagi. Dah habis, tamatlah penderitaan kamu sehingga hari ini. Yang aku sendiri lihat dengan mata aku, betapa kau menderita seumur hidupmu untuk menegakkan agama, untuk sampaikan agama kepada kita semua. Kita sakit sikit-sikit kan. Dan Nabi dah bagi tahu, sakit kepala itu pun Allah akan ampunkan dosa kita. Kafarah Allah akan sucikan kita. Dan bukan setakat itu macam saya sebut tadi, Allah naikkan darjat kita di syurga. Masya-Allah. Itu anugerah yang sangat besar. Bila kita tahu ni semua, kita akan rasa gembira bagaimana sahabat, dia kena tikam pun dia kata, fuztu wa rabbil Ka'bah, demi Allah aku telah berjaya. Sedangkan sakit tu, demi Allah. Inilah yang aku nak berjaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keyakinan seperti mana sahabat ada. Ada seorang sahabat datang jumpa Nabi, sama juga dia mengadu. Dia mengadu akan demam panas. Masa mereka hijrah ramai demam. Nabi kata itu saja kepada dia. Kalau nak aku doa, aku boleh doa. Tapi kalau kau sedia untuk tanggung ujian Allah yang sekejap ini, aku janjikan syurga untuk kamu. Untuk setiap orang sehingga hari kiamat, siapa yang sanggup ambil ujian yang Allah berikan ni, syurga. Ada satu orang, dia datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata, saya ni bernasib baik. Sebab apa Rasulullah kata? Saya tak pernah sakit, Alhamdulillah saya sihat. Nabi kata, berdoalah kepada Allah, aku khawatir Allah telah lupakan kau. Allah telah lupakan kau. Subhanallah, dia rasa bangga. Tapi sebenarnya orang yang sakit itulah Allah sayang dia. Allah berikan kesakitan, Allah ingat dia. Allah kata, kalau aku bagi kau kesenangan, kau lupakan aku. Kau pergi cari dunia tu, kau lupakan aku. Tapi bila kau sakit, ya Allah, ya Allah. Allah kata, aku nak dengar tu. Aku nak engkau berkawan dengan aku. Aku nak engkau jangan lupakan aku. Maka aku berilah kesusahan sikit. Aku berilah kesakitan sedikit. Dengan harapan kau kembali kepada aku. Dengan harapan kau berdoa kepada aku. Kau sebut nama aku. Dan aku sayang kepada aku. Ya bani Adam, inni laka muhibbun. Dan Allah kata, wahai anak Adam, aku sayang kau.
Fabihaqqi 'alaika kulli muhibban, maka kena hak aku ke atasmu, sayanglah aku. Allah minta kita sayang dia. Bagaimana? Ada satu perumpamaan iaitu kisah ada satu pekerja. Lepas ni kita akan break kan. Ada satu pekerja ni dia tengah sapu lantai. Tiba-tiba jatuh duit shilling daripada atap ke bawah. Dia nampak duit. Dia ambil tu duit tu, dia tengok kanan kiri tak ada. Dia letak dalam poket. Duduk sekejap lagi, ting, jatuh lagi shilling. Tengok, dia ambil tak ada tu, tak ada. Dia kata dapat rezeki, masuk poket lagi. Jatuh lagi, masuk poket lagi. Jatuh lagi, masuk poket lagi. Tiba-tiba jatuh batu. Pam, kata kurang ajar siapa tu. Tengok-tengok atas dia, bos dia kata, aku daripada tadi cuba panggil kau, aku bagi duit, kau ambil duit, kau duduk diam je. Sekarang aku bagi batu, baru kau tengok atas. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak minta tumpuan kita. Allah bagi rezeki, alhamdulillah, finally plan saya berjaya, finally perniagaan saya berjaya, kan. Bila Allah uji baru ya Allah, benar ya Allah, baru kita menangis. Sebab kita tahu tak ada siapa pun amman yujibul muttarra idza da'a. Siapa lagi yang boleh selamatkan kita bukan Allah. Ini perumpamaan saja, tapi itulah Allah datangkan kesusahan supaya kita kembali kepada Allah. Demi Allah, Nabi bila habis satu kesusahan baru nak rasa kemanisan kemenangan, sekejap Allah datangkan hujan yang lagi besar. Saya selalu cerita, Nabi tak pernah continuously non-stop Allah uji sampai Nabi wafat. Itulah Fatimah menangis teresak-esak. Sampai bila ayah kena menderita macam ni? Nabi kata, wahai puteriku, sikit saja lagi dah nak habis dah. Tak ada dah penderitaan selepas. Kita break ke 10 minit ke macam mana? Masya-Allah, itu dia. Saya kalau nak dengar tadi memang nak suruh Maulana teruskan aja. Dah sedap dah tu kan. Itulah. Tapi tak apa. Sebab nampak macam dah 2-3 kali teguk tu Maulana, boleh berehat dulu insya-Allah. Kita bagi ruang dulu untuk Maulana membasahkan tekak dan orang kata berehat sekejap. Terima kasih kepada anda semua yang dah share. Masya-Allah, makin ramai yang share, makin ramai lagi yang bersama dengan kami, maka makin banyaklah saham pahala anda ya yang dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami juga pada malam ini dengan tabung infak Hidayat TV ini kami mengkhususkan untuk membantu golongan selebriti yang terjejas, yang baru saja diuji dengan kesakitan dan macam-macam lagi. InsyaAllah ya kami akan updatekan apa yang kami lakukan untuk tabung infak Hidayat TV ini dari semasa ke semasa. Anda boleh tengok apa yang tertera dekat bawah sana. Dan juga telah pun dipinkan di bahagian komen tabung infak tersebut. Ya Karil, silakan Karil. Baik. Banyak lagi yang Maulana Ilyas akan kongsikan kepada kita sebentar saja lagi tentang apa yang kita bincangkan malam ni, sakit itu nikmat. Jadi jangan ke mana-mana, lagi menerusi Hidayat TV. Ya, kita kembali selepas ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mega. Di dalam jaga ku tercari-cari, di dalam tidur termimpi-mimpi. Masih sesuatu yang kita cari, tak lain tak bukan bersama Hidayat TV. Tahniah daripada saya kepada Khalil Rashid dan juga Fajar Ismail kerana kelahiran Hidayat TV asbab seluruh alam. Semoga dengan kelahiran Hidayat TV ini dapat menyebarkan syiar-syiar Islam yang selama ini kita sedang tercari-cari. Di dalam tidur termimpi-mimpi. La ilaha illallah. Doa saya agar Hidayat TV akan terus sukses, maju dan berjaya dengan misi dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kril. Subhanallah. Abang Rahmat Mega ya. Siapa tak ingat lagi dengan lagu tu kan. Lagu yang memang menjadi igawan ramai satu masa dulu, tapi sekarang ni memang kita lihat rakan-rakan artis kita sendiri pun dah keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Baik, saya just nak tegur, bukan tegur, nak acknowledge salah seorang daripada guru saya, Tuan Haji Asri Ahmad daripada Asri Ahmad Academy yang sedang bersama dengan kita. Masya-Allah Tuan Haji, terima kasih kerana bersama dengan Hidayat TV. Terima kasih atas sokongan Tuan Haji. Dan Tuan Haji memang sukakan dengar bayan-bayan begini. Orang kata menyucikan jiwa. Terima kasih Tuan Haji dan juga semua rakan-rakan yang sedang bersama dengan kita. Baik, kita masih dahagakan lagi ya ilmu, info daripada Maulana Dr. Ilyas, Dr. Ilyas sebentar lagi. Dan Maulana teringat saya dulu arwah mak saya selalu pesan kalau kita pergi ziarah orang sakit, minta dia orang doakan. Saya tak faham masa tu. Saya tak faham kenapa nak minta orang sakit doa padahal dia dah sedang menderita sakit, sedang terbaring dan sebagainya. Selepas penjelasan Maulana tadi, maka dapatlah saya jawapan sebenarnya mengapa arwah mak saya sangat-sangat suruh bila kita menziarahi orang sakit, minta dia doakan apa-apa saja. Jadi itulah. Jadi mungkin Maulana boleh sambung lagi tentang apa yang kita bincangkan malam ini tentang sakit itu nikmat. Tafadhal, silakan Maulana Ilyas. Baiklah. Terima kasih kepada DJ. Dan insya-Allah sebelum kita mula baca daripada Hadis Sahabah malam ni, ada satu kisah yang saya nak ceritakan. Sekali ada seorang sahabat dia menziarahi Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Darda ketika itu terbaring kerana mendeриtai kesakitan. Maka dia kata kepada Abu Darda, dia kata, kenapa tak nak panggil doktor? Panggillah doktor. Tahu apa Abu Darda jawab? Dia kata, doktor lah yang baringkan saya ni. Dia refer kepada siapa? Kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah lah doktor. Kata doktor yang suruh saya baring ni. Allah lah doktor saya. Ini begitu tinggi sekali iman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Itulah setiap kali mereka ni mengalami kesusahan, dengan mereka mengetahui akan ganjaran dia, mereka rasa kemanisan dia begitu sekali, yang kita nak belajar daripada hadis, daripada kisah sabru Mu'adzin wa ahlihi ala ta'un. Kata bagaimana Mu'adz radhiyallahu an dan juga keluarganya bersabar dengan ta'un. Sebelum saya lupa, saya nak cerita sikit tentang sabar ni. Di mahsyar nanti golongan pertama sekali yang Allah akan panggil untuk masuk syurga adalah Aina sadiqun, mana mereka yang sentiasa bercakap benar. Jadi tuan-tuan, dalam apa keadaan pun, falyastuqil haditha idza haddatha, cakaplah benar setiap kali berkata. Itu pertama. Kemudian golongan yang VVIP yang Allah akan buat pengumuman, iaitu Aina sabirun, di manakah mereka yang bersabar dulu di atas muka bumi. Golongan ini yang Allah kata sekarang ni kamu masuk syurga tanpa hisap, tanpa turutan, tak ada, terus jalan. Malaikat akan tahan mereka sebab tak tahu. Malaikat kata, bagaimana? Kata, kamu siapa? Kamu ni golongan mana? Hisap pun tak mula lagi. Dia kata, kami ni adalah golongan orang-orang yang bersabar. Maka mereka terus akan buka kata, masuklah. Kerana orang yang bersabar ini memang kedudukan dia sangat tinggi. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا, kerana mereka sabar, kami sediakan syurga dan bidadari dan segala nikmat syurga. Innallaha ma'as sabirin wa basyiris sabirin. Allah dah bagilah berita gembira kepada mereka yang bersabar. Jadi sabar Mu'adz dan keluarganya ketika menimpa ta'un. Saya ringkaskan peristiwa ta'un. Sekarang ni kita juga dikatakan dalam situasi ataupun dalam keadaan yang kita ditimpa wabak akhir zaman ataupun wabak yang menimpa kita ketika ini di akhir zaman. Maka berlaku pada 19 Hijrah, iaitu Ta'un Amwas yang kita semua tahu. Ketika itu Abdul Rahman bin Ghanam kata waqa ta'un berlaku di Syam. Maka seorang sahabat Nabi ketika itu yang bernama Amr bin al-As. Sebab tu saya kata ramai orang yang dia tak ambil daripada resources, dia banyak salah faham akan peristiwa ni pun dia salah faham, kemudian dia pun goreng. Jadi saya nak baca daripada kitab ni apa. Saya terjemahkan terus sebab masa pendek. Amr bin As kata ta'un ni adalah kotoran. Inna hadha ta'un rijsun, dia kata. Baik, dengar baik-baik. Bila Syurahbil Ibn Hasanah dengar saja, dia kata, dia marah. Dia kata, kazaba Amr bin al-As. Dia kata, Amr bin As telah berdusta.
Sesungguhnya dikata kami beriman dulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan masa itu Amr bin As masih sesat lagi seperti unta dia. Amr bin As adalah sahabat yang masuk Islam, salah seorang yang terakhir daripada Muhajirin, 3 orang yang masuk Islam terakhir daripada kalangan Muhajirin, Amr bin As, Khalid bin Walid dan Uthman bin Talha. Kemudian dia kata, sesungguhnya kami mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bahawa sesungguhnya ta'un ini adalah doa Nabi kamu untuk kamu dan rahmat wa rahmatu rabbikum dan rahmat Tuhan kamu untuk kamu wa wafatus salihin qablakum dan kematian orang-orang salih sebelum kamu. Jadi jangan kamu salahkan, ini adalah doa Nabi untuk kamu. Kerana apa? Dalamnya ada panjang cerita. Dia beritahu kerana ada yang mati syahid dalam peperangan, ada yang tak mati syahid. Kerana Allah gunakan mereka untuk kemenangan dalam peperangan dengan tentera Rom, maka Allah matikan mereka mati syahid dengan datangkan wabak ke hadap mereka. Maka itu doa Nabi untuk mereka. Dan bila Muaz dengar itu saja, Muaz kata apa? Allahumma, ya Allah, ij'al nasiba ali Muazil awfar, ya Allah, nasibkanlah kepada keluarga Muaz sepenuhnya. Maksudnya berikanlah Muaz dan keluarga Muaz juga wabak ini. Maka 2 anak perempuan dia pun mati syahid dengan wabak tu. Anak dia Abdul Rahman pun mati syahid. Maka dia baca al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini adalah ketentuan Allah dan jangan kamu ragui ketentuan Allah buat setiap orang. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan mendapati aku daripada golongan orang-orang yang bersabar. Maksudnya kadang kita misunderstood kata benda ni, entahlah kan kenapa saya bukan orang lain kan. Tapi tak, dia orang kata Nabi kata ini rahmat, kita takut apa? Wabak ni adalah rahmat untuk orang beriman. Allah nak berikan mati syahid. Saya selalu sebut, apakah ganjaran mati syahid tuan-tuan tahu? Ganjaran mati syahid adalah masuk syurga terus. Yang tadi saya sebut sadiqun tu ada, kubur ada juga. Syuhada ni kubur pun tak ada dah, dia terus syurga. Terus. Tak ada transit mana-mana lagi dah. Soalan dalam kubur pun tak ada, mahsyar pun tak ada. Terus mati je syurga. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah kata mereka hidup di sisi Allah, Allah bagi mereka. Maka mereka ni kedudukan paling tinggi. Paling tinggi. Waktu kata orang yang mati dalam keadaan wabak ni sepatutnya kita kata subhanallah. Kenapa bukan saya? Tapi kita kalau cakap macam tu kata apa ustaz minta kematian. Sahabat mereka punyalah cinta kepada Allah. Mereka kata kalau tak mati macam mana nak bertemu dengan Allah? Tak mati macam mana nak bertemu dengan Rasulullah? Kena lalui jalan kematian juga. Dan setiap orang pasti mati. Bukan kita kata kalau boleh saya nak mati hari ni. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Siapa pun tak boleh mati sebelum masa dia. Allah sebut dalam Al-Quran. Tak boleh mati. Buatlah macam mana pun. Kamu datang pun pada masanya, keluar pun pada masanya. Tapi kita nak mati dalam keadaan Allah redha dengan kita. Dan ini adalah anugerah Allah untuk Allah sucikan kita dulu untuk Allah ambil kita. Subhanallah. Kemudian Allah akan berikan kebaikan selama-lamanya. Tak ada hisap pula. Beberapa golongan lagi, orang yang sakit perut pun, orang yang ada penyakit perut ni kan. Siapa mati, mati syahid. Hadis riwayat Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah seorang yang daripada golongan yang mati lemas, mati syahid, mati terbakar, mati syahid kan. Mati sakit perut pun mati syahid. Jadi kita kena minta Allah bagikan kita kematian dalam keadaan Allah redha dengan kita. Dan apakah keredaan yang lebih besar daripada kematian syahid? Itu para sahabat minta. Abu Ubaidah pun minta. Muaz pun minta. Ramai para sahabat syahid dalam ta'un tu dan menjadi kebanggaan mereka sampai ke hari ini. Kata Allah telah berikan kami kemenangan ke atas orang kafir. Kemudian Allah matikan kami pula syahid dengan ta'un yang Allah timpakan kepada kami. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau Allah tak tetapkan, tak akan menimpa kami. Jadi banyak orang yang bila mai kita ta'un je dia salah faham. Kata ini macam tu ke, oh itu macam ni ke. Subhanallah, kita bukannya nak mencari musibat, tetapi kalau kita pandang dengan pandangan positif, kata ada satu hadis Nabi kata peliknya orang mukmin ni, benda yang baik penimpa dia pun dia gembira, benda yang menyusahkan dia pun gembira, sebab dia tahu kedua-duanya daripada Allah yang sama. Allah kan sayang saya. Allah bagi kerana sayang. Penting saya kena redha ya Allah. Dengan ini kalau aku redha aku dapat syurga ya Allah, aku sabarlah, aku nak syurga. Aku nak syurga. Kehidupan dunia ni macam mana pun akan habis. Tapi
Betapa bahagianya aku kalau aku meninggalkan dunia dalam keadaan kau redha dengan aku. Rasulullah SAW tunggu aku di Telaga Kausar nanti. Nabi kata kepada orang Ansar. Nabi kata kepada orang Ansar, 1 minit lagi 10.25. Nabi kata kepada orang Ansar, selepas aku kamu akan disusahkan. Maksudnya pelbagai perkara akan menimpa kamu. Apa kamu akan buat? Mereka kata kami akan bangun lawan hak. Nabi kata jangan. Isbiru. Nabi kata sabar. Hatta talqawni alal haud. Sehingga kamu datang jumpa aku di Telaga Kausar nanti. Aku akan bela kamu. Aku akan bela kamu. Aku akan pegang tangan kamu bawa ke syurga. Apa lagi kita nak kalau dengan sabar ni Nabi bertemu kita, sebab orang yang bersabar memang confirm Nabi akan bawa masuk syurga. Confirm. Nabi kata, kalau kau sabar dan demam, aku jaminkan kau syurga. Maksudnya Nabi akan pegang tangan. Kata ini salah seorang. Jadi semua sakit ni yang datang, Allah sayang kita. Dan Allah, memang cinta kita tu Allah bagi. Kalau tidak Allah kata ikut engkau lah. Falamma nasu ma zukiru bihi, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah kata kalau Allah dah lupa orang tu, Allah akan buka segala nikmat dunia ke atas dia. Pergilah kata aku tak nak tahu pun tentang kau. Kau nak dunia ambil, kau datang nanti aku akan azab kau. Allah. Saya tak mahu benda tu. Allah pukul kita tak apalah kan. Ya Allah, saya pun belajar benda ni, saya nak tuan-tuan semua ini belajar. Iaitu setiap malam bangun malam, ya Allah, saya redha dengan segala ketentuan-Mu ya Allah. Lakal hamdu ala ma qadait. Kami memuji-Mu atas segala keputusan yang Kau buat untuk kami ya Allah. Itulah maksud yang kita baca dalam doa qunut pagi-pagi. Lakal hamdu ala ma qadait ya Allah. Aku memuji-Mu atas segala keputusan yang Kau buat untuk sakit aku ke, untuk kesihatan aku ke. Sebab Kau sayang aku lah Kau berikan ujian ni. Kau nak bagi aku syurga lah Kau letakkan aku dalam ujian ni. InsyaAllah tuan-tuan, semoga Allah jadikan para sahabat ni contoh Rasulullah SAW petah lagi. Rasulullah SAW yang sayang kita, yang kita kena sayang Nabi melebihi anak isteri kita, melebihi ibu bapa kita, barulah iman kita sempurna. Nabi pergi pun sampaikan salam kepada kita. InsyaAllah semoga Allah berikan manfaat kepada kita semua dan jadikan kita dalam golongan orang yang sabar. Dan Allah berikan ganjaran besar insyaAllah. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahu Akbar. InsyaAllah. Allahu Akbar. Itu dia. Allahu Akbar. Bayan daripada Maulana ya. Subhanallah. Apa lagi yang kita cari sebenarnya ya. Kita tak cari apa-apa dah. Kita cari redha Allah saja. Dan dengan ujian kesakitan itu sendiri pun kita perlu sabar. Sabar itu adalah kunci untuk membawa kita ke syurga. Jadi kita pun, saya nak menegur lah Keril rakan kita yang baru saja diuji dengan kesakitan. Ramai dah nampak wajah beliau dekat bawah sana tu. Ya, betul. Ali Ekspedisi, Abang Ali. Ya, Abang Ali ni yang sentiasa bersama dengan kita. Sentiasa tersenyum. Sentiasa senyum aja Abang Ali ya. Bukan sekali ni Abang Ali diuji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Semoga Allah syafakallah, la ba'sa tahura. Allah akan bagi kesihatan, Allah akan bersihkan. Saya nak kongsi satu doa yang Nabi Ayub alaihissalatu wassalam doa. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, Engkau Maha Pengasih. Itu saja. Tak payah panjang lebar. Ya Allah, aku sakit, Kau kan Maha Pengasih. Itu saja. Tak payah tambah, tak payah tolak. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sakit, Engkau kan Maha Pengasih. Kau Maha Mengasihi, Masya Allah. Baik. Abang Ali, macam mana Abang Ali? Kita nak tahu Abang Ali, ini bukan kali pertama sebenarnya Abang Ali diuji. Banyak sebenarnya ujian Abang Ali ni kalau nak ikutkan kan. Tapi dengan tajuk kita sakit itu nikmat. Kat mana Abang Ali rasa nikmat tu dengan ujian yang Allah turunkan ni? Allah, silakan Abang Ali sikit pengusian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sebenarnya memang sakit ni ujian, dan sakit ni adalah tanda kasihnya Allah sayang pada kita. Dan saya masih lagi belajar nak jadi orang yang belajar redha dengan tentuan. Kata kita redha sepenuhnya belum lagi tahap tu lah. Saya masih
dengan ketentuan Allah SWT. Jadi dalam sakit ni juga Allah Ta'ala bagi kita satu nikmat di mana kita sentiasa mengingati dia. Ya. Kan bila Tak dengar suara Abang Ali. Suara Abang Ali hilang. Suara Abang Ali. Teruskan Abang Ali. Teruskan. Suara hilang tadi. Tak dapat dengar Abang Ali. Tak dengar Abang Ali. Suara Abang Ali tak dengar kan? Tak dengar suara abang. Tak dengar. Okey, tak apa, mungkin kita bagi peluang untuk masa sekejap untuk Abang Ali adjust sikit. Boleh. Abang Ali cuba test mic dekat situ. Ini biasalah ujian untuk kita juga ni buat siaran live kan, biasalah. Boleh Abang Ali? Senyum tu dah manis dah. Tak dengar. dapat tak? Okey. Itu dia. Okay. Kalau ingat ulang balik lah tadi apa yang cakap ni. Memang jadi lain. Jadi alhamdulillah bila kita sakit ni, itu tanda Allah sayang pada kita. Dan bila kita sakit ni tak ada perasaan. Hilang. Lain Abang Ali tu. Hilang suara lagi bang. Hilang Allahu Akbar. Hilang lagi. Hilang. Sekarang mau masuk. Saya tengah timbul sikit. Hilang. Kita cari pulang. Kita cari kembali suara. Cuba. Okey. Teruskan Abang Ali. Ya. Bila kita sakit, tak ada perkataan lain yang kita boleh sebut selain daripada Allah. Kan? Dengan hanya mengingati Allah, Allah akan sembuhkan kita. Dengan Allah tu, dengan perkataan Allah menjadi satu sifat untuk diri kita. Dan alhamdulillah, hari ini kita belajar nak jadi orang yang redha dengan ketentuan Allah. Masih lagi belajar. Nak kata kita redha 100%, Masya-Allah, belum sampai tahap. Belum lagi kita lagi rasa macam, ya Allah aku redha. Tapi dalam hati kita masih lagi berbunyi, ya Allah kenapa kau bagi aku ujian macam ni, ya Allah. Allah. Jadi masih kita cakap. Jadi kita belajar untuk redha dengan ketentuan Allah SWT. Moga Allah Ta'ala terima dengan pembelajaran kita. Allah Ta'ala terima dengan kita punya sifat nak belajar dengan ketentuan ilahi ni, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi bila sakit ni juga kita rasa macam sesuatu yang Hilang lagi bang Ali. Suara hilang lagi. Hilang bang. Suara hilang lagi bang Ali. Tak apa, mungkin Maulana boleh sambut sikit Maulana. Sebab apa, nak redha tu bukan senang sebenarnya Maulana. Allahu Akbar. Sebab itulah kita usaha atas iman kita sampai kita meninggal dunia. Allah. Macam mana Abang Ali kata, kita belajar redha dengan Allah. Para sahabat pun mereka tertekan, apatah lagi mereka duduk dengan Rasulullah kan, mereka pun tertekan. Tapi macam mana saya kata, kita sebut dulu dengan lidah kita. Ya Allah, saya redha atas segala keputusan-Mu ya Allah. Cuba lihat dalam beberapa second kehidupan kita berubah. Ya. Allah akan ubah. Allah akan ubah. Dengan ucapan kita tu, Allah akan kata, inilah yang aku nak dengar tu saja. Itu yang aku nak dengar. Aku tunggu punya lama nak dengar, kata bilalah hamba aku nak bagi tahu yang dia redha dengan aku. Itu dia. Masya-Allah, itu dia. InsyaAllah kita sama semua belajar, tapi kita cuba dengan lidah dulu. Kan? Dengan lidah. InsyaAllah satu hari nanti hati kita akan bersuara. Dia akan mula berkata, benar, aku redha. Bukan mudah, tapi insyaAllah dengan lidah dulu. Baik. Ya Allah, saya redha ya Allah. Aku redha. Baik. Sebenarnya tadi sayang kita pun sebenarnya nak bagi Abang Ali, tapi mungkin audio dia tak apa-apa dengar.
Terpaksa kita berikan laluan kepada Maulana untuk mengambil alih sekejap. Tapi apa pun kita dapat lihat bagaimana Abang Ali sendiri diuji. Dia baru keluar wad sebenarnya. Diserang sakit jantung baru-baru ini. Tapi kalau nak ikutkan, kami dah bercerita banyak dah tentang perjalanan hidup beliau. Banyak sangat ujian beliau, Masya Allah. Bukan senang sebenarnya nak redha dalam hati ni Khalil sebenarnya. Dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita, subhanallah. Dan kami mengalu-alukan anda untuk sama-sama kita menginfak di tabung Hidayat TV yang tertera di bawah sana dan juga telah pun dipinkan di bahagian komen. Semoga apa yang anda berikan, apa yang anda infakkan akan mendapat nilai yang ganjaran yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacakan komen ni, Khalil. Mungkin ada komen-komen dekat situ, insya-Allah. Baik, Abdul Hadi Ma'ruf kata insya-Allah Ali kuat korban Allah nak tingkatkan darjat, subhanallah. Muhammad Al-Ans kata Assalamualaikum Abang Ali, semoga sihat selalu. Itulah peminat Abang Ali, ramai yang mendoakan ni. Ya, Rozana Jalal pun syukur ya Allah terbaik usaha-usaha Hidayat TV, insya-Allah Rozana didoakan semoga terus dengan usaha-usaha yang baik ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dan juga Nur Fatimah Azhara, idola Abang Ali. Itulah jadikan idola Abang Ali ni, masya-Allah. Kalau mengidolakan Abang Ali, doakan atau selitkan nama Abang Ali dalam doa Fatimah, insya-Allah Nama pun Fatimah Az-Zahra ni, subhanallah. Masya-Allah. Allahu akbar. Perkim kebangsaan saudara. Perkim kebangsaan dia macam ada cerita tu. Masya Allah, saudara Ali Ekspedisi pernah menyampaikan bicara hijrahnya di Surau Perkim Kebangsaan pada 20 Ogos 2019 yang lalu. Masya Allah. Baik. Kita nak berehat ni Karin. Sebentar lagi rasanya kita dah nak jemput Sahrul Ridwan. Untuk buat perkongsian dia sebentar lagi. Jadi insya-Allah jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan kami jangan ke mana-mana. Kita ada sikit lagi segmen lagi kita nak ramai menantikan Sahrul Ridwan, perkongsian Sahrul Ridwan sebentar lagi, dan mungkin kalau Abang Najman ada lagi bersama kita pun kita nak dengarkan sedikit perkongsian daripada Abang Najman yang sekarang ni sedang dalam pemulihan apabila diuji Allah dengan wabak COVID-19. Okey, jangan ke mana-mana, kembali bersama dengan kami semua di Hidayat TV. Kembali sebentar lagi. Bantuan ni sebenarnya memang saya perlukan sangat sebab keadaan sakit saya ni tak habis lagi sebenarnya. Keadaan saya sakit stroke ni sebenarnya mulut saya kekal lagi, kadang-kadang jalan tu yang kan. Nampak luar macam sihat orang kata kan, tapi saya tahankan sakit tu sebenarnya. Saya tak nak tunjukkan sangat yang kita ni sakit kan. Jadi amat menyedihkan lah duit saya dah clear habis dah, sampai mencecah ke RM15,000 lah. Pergi sana, pergi sini, pergi ubat kampung, pergi doktor, pergi macam-macam lah. Jadi stroke ni pun dah hampir saya ingat setahun lebih lah saya mengalami sakit tu. Nak mandi pun angkat daripada bilik ke toilet, saya tak nak minta tolong daripada isteri saya sebab saya nak merasa kadang betapa susahnya sakit stroke ni. Jadi mengangkat dalam bilik sampai ke toilet hampir dekat setengah jam juga saya dalam toilet tu untuk membetulkan getah paip semua, segala-galanya lah. Sebab apa? Tangan kanan tak boleh pakai dah, tak boleh guna, kaki kanan tak boleh guna. Tuan-tuan dan puan, tolonglah saya sedang kesusahan, artis lain sedang kesusahan ni, seberapa yang boleh lah. Kalau boleh, tak kisahlah berapa pun, seposim pun tak apa tu. Masya Allah, itu dia Abang Mel X-Wings Allahu Akbar. Beliau juga diuji dengan kesihatan. Abang Mel X-Wings juga sebenarnya kita pun baru tahu, saya pun baru tahulah Abang Mel X-Wings pun sedang pulih daripada sakit jantung juga. Belum pulih sepenuhnya seperti kata Abang Mel tadi. Kita dapat daripada Facebook salah seorang rakan kita yang bersama dengan beliau untuk temu bual ringkas. Jadi
sama-sama lah kalau kita dapat bantu juga Abang Mel Wings. Dia sangat-sangat memerlukan ketika ini, tak ada punca pendapatan. Jadi itulah, anda boleh juga sambung menyumbang menerusi sambung Infak Hidayat TV, atau yang sempat tadi screenshot akaun personal Abang Mel, Abang Ismail nama penuhnya, pun boleh terus menyumbang kepada beliau, insya-Allah. Ya, boleh terus sumbang kepada beliau ataupun melalui Hidayat TV ini, insya-Allah kami akan agih-agihkan nanti, insya-Allah. Ya, baik, sekarang ni tibalah masanya untuk kita bersama dengan selebriti jemputan kita, masya-Allah, saudara Saharul Ridwan. Dekat kerusi gamernya tu, masya-Allah, saya jealous betul kerusi. Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Saharul Ridwan yang makin berseri kan, makin banyak keluar kan, banyak korban, banyak faham. Subhanallah. Allah Akbar. Mungkin Saharul boleh nak ulas sikit ke tentang sakit itu nikmat. Ada tak pengalaman Saharul sendiri uji, kalau tak sakit pun ada ujian ya? Saya sebenarnya bila dah masuk dalam forum hari ni, jadi saya sebelum ni saya rasa ujian pada saya tu dah cukup besar lah. Tapi sebenarnya bila dengar Abang Ali cakap kan, bila tengok Najman tadi kan, saya rasa macam ya Allah, ujian baru ujian yang kecil Allah datangkan pada saya dah mula mengeluh kan. Dan baru Allah, sedangkan kalau kita tengok ujian untuk orang, setiap orang tu berbeza kan. Tapi Allah SWT Muhammad, apa yang saya dapatlah bila keluar itu, saya bang, saya selalu bila saya keluar, saya selalu minta nak dapat sesuatu. So apa yang saya dapat bila sakit tu, yang pertama yang saya dapat nikmatnya sakit tu, bila kita sakit kita tak boleh nak solat dengan sebenar-benarnya. Jadi kita belajar apa itu nikmat solat. Kan? Bila kita sakit, kita berjauhan dengan keluarga kita. Jadi kita belajar apa itu sebenarnya nikmat bila ada bersama dengan keluarga. Jadi selalu Ustaz-Ustaz Maulana Ilyas selalu pesan dekat saya juga, yang mana bila kita sihat ni, kita kena hargai sihat kita dengan amal. Jadi kita bila tengah ada kesihatan yang Allah bagi, saya ni pun dah 32 tahun kan, orang kata dah separuh dah perjalanan hidup kan. Nabi meninggal 63 tahun. Dan hopefully saya dapat penuhkan hujung ni dengan sesuatu yang boleh bagi manfaat pada diri saya dan juga sebab kebaikan kepada semua orang, insya-Allah. Juga saya nak cakap banyak hari ni, saya rasa macam Allah, tak cerita saya ni tak tercapai dengan cerita Abang Ali semua. Saya lagi nak dengar cerita Wali, cerita ni semua kan. Allah. Itulah, kita pun sama-sama nak dengar juga sebenarnya kan. Tapi mungkin Saharul ujian yang paling teruk sekali yang pernah Saharul terima dalam hidup, ada tak yang boleh dikongsikan selain daripada sakit? Saya itulah, sebenarnya saya pernah accident yang kereta saya terbalik. Tapi ujian pada waktu itu saya tak ada cedera apa-apa pun. Kan? Tak ada cedera apa-apa. Dan itu saya waktu tu mungkin Allah nak bagi petunjuk yang walaupun kau tak solat, walaupun kau tak buat apa yang aku suruh, tapi aku boleh buat kau hidup dengan rahmat aku. Kan? Pada waktu inilah baru saya sedar. Waktu itu kita fikir, aku nasib baik. Sebenarnya dalam hidup kita tak ada pun nasib baik, nasib buruk. Allah dah tentukan semuanya. Kan? Dan yang saya rasa paling impact yang paling besar waktu anak saya lah, Muhammad Lusali tu lahir. Yang mana bila dia lahir, ujian tu bagi saya ujian untuk diri saya juga. Bila dia lahir tu, dia tiba-tiba sakit, ada beguk yang kita tu masuk dalam MRI. Jadi waktu itu baru saya tahu macam mana perasaan seorang ayah bila seorang anak tu dimasukkan dalam MRI untuk cek semua kan. Jadi kita, walaupun kita tahu itu sakit kita, walaupun bukan dekat kita, tapi perasaan tu sebenarnya sakit kan. Alhamdulillah zakat ni saya rasa ujian yang Allah hadirkan pada saya ni masih lagi saya boleh terima, dan saya berharap Allah sentiasa hadirkan ujian yang boleh saya terima. Saya teringat ada satu doa yang ada seorang ustaz cakap, dia kata kalau kita doa, jangan kita doa supaya ujian kita dikurangkan. Kita doa supaya iman kita dikuatkan.
supaya besar mana pun ujian tu datang, iman kita boleh support ujian tu. Kalau kita doa yang ujian tu dikurangkan, tapi iman kita pun still kurang, kita tak boleh nak hadap walaupun ujian tu ujian kecil. So insyaAllah saya pun belajar-belajar juga kan. Macam Maulana Ilyas cakap, untuk redha tu, Masya Allah, betul Bang Ali kan. Saya pun hari ni baru nak belajar-belajar untuk cakap, supaya saya harap dengan percakapan saya yang kalau kita cakap nafi isbat Allah kuasa, makhluk langsung tak ada kuasa, yang boleh bagi kita sihat bukannya ubat tapi Allah, supaya satu masa nanti kalau seandainya saya berdepan dengan situasi tu, saya recall balik, oh aku pernah cakap dulu. Jadi bila aku terima dengan ujian tu, dengan harapan supaya Allah kuatkan hati saya, dan saya boleh terima segala takdir yang Allah takdirkan pada saya, insya-Allah. Benar tuan. Saya nak mencelah sikit. Saya silakan Maulana. Silakan. Saya teringat doa Saidina Ali radhiyallahu anhu ketika satu kali Saidina Ali radhiyallahu anhu dia sakit yang teramat. Maka dia berdoa kepada Nabi, ya Allah, jika Engkau tetapkan kematian dengan kesakitan ini, maka berikanlah aku kematian yang baik. Dan jika Engkau tetapkan kesembuhan selepas kesakitan ini, maka berikanlah aku kesembuhan. Dan jika Engkau tetapkan ini sebagai ujian bagiku, maka berilah daku kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Nabi begitu gembira dengar Sayyidina Ali berdoa ni, Nabi minta Sayyidina Ali ulang balik. Allah. Maka terrekodlah doa Sayyidina Ali ini sampai ke hari ini, dan Nabi dengan gembira ni Nabi kata, kerana begitu baiknya doa kamu, maka Nabi doakan Allah telah berikan kesembuhan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi saya nak kongsikan doa tu, iaitu mintalah Allah Subhanahu Wa Taala doa yang Sayyidina Ali minta ni. Memang ujian sangat berat kan, memang berat, tapi minta ya Allah 3 pilihan. Kalau ini ujian, maka berikanlah aku, macam Syarul sebut tadi kan, berikanlah aku kekuatan untuk berhadapan dengan ujian ni, insya-Allah. Masya-Allah. Banyak yang Maulana kongsikan ni, subhanallah. Nak kena rewind balik ni kan. Baik. Kita ada rakan kita seterusnya, Abang Najman Muhammad. Masya-Allah ya. Lama menanti ya Abang Najman. Subhanallah. Abang Najman masih memerlukan bantuan oksigen Abang Najman ya. Sebab itulah syukur alhamdulillah. Assalamualaikum semua, Maulana, Kril, FBI. Waalaikumsalam. Abang Najman, semoga Allah bagi kesihatan. Nampak sihat, masya-Allah. Amin. Ini semua kekuatan tenaga yang Allah berikan. Syukur alhamdulillah. InsyaAllah. Nampak sihat, insyaAllah. Nampak gembira, nampak sihat. Nampak kemuliaan di wajah Abang Najman, masya-Allah. Wow. Kita cuma minta pada Allah. Ya. Tapi abang ada masa COVID tu kan, dekat ward tu memang masuk ICU masa tu ya Mak? Saya hampir untuk ditidurkan. Hampir ditidurkan. Allahu Akbar. Kronologi peristiwa ni berlaku, isteri saya masuk ke ward dulu pada 13 bulan Ogos. Lepas tu masa tu kami semua dah positif. Pada 16 bulan Ogos, saya telefon adik saya kuarantin di rumah. Saya telefon, saya panggil adik saya ni Azhar Muhammad. Saya telefon adik saya, Ajar, lo rasa lo punya dada ni dah mula tak sedap. Allah. Itu saya telefon dia, Long nak pergi ke GH, dekat Negeri Hospital. Long relax dulu, Ajar cuba telefon private hospital untuk dapatkan rawatan terbaik untuk Long, dia kata. Saya cakap, saya tak ada duit. Tak apa Long, kita baru kehilangan adik-adik kesayangan kita. Allah. Nyawa nombor 1, kesihatan kita nombor 1. Yalah, sebab saya baru saja mengalami kena mild stroke pada 14 bulan Ogos. Allah. 22 bulan Ogos, adik saya yang keempat, almarhum Azman Haji Muhammad meninggal.
Allah. Sebelum Kerana tu dalam COVID, bulan Ogos, sepupu saya almarhum Ismail COVID juga, meninggal di Shah Alam. Allah. 24 hari bulan Ogos, isteri adik saya tu, adik ipar saya pula menyusul meninggalkan kami. Allah. 13 hari bulan, isteri saya positif, saya pula positif. Saya cuma mula-mula masa saya kena stroke tu, saya memang dah beritahu, ya Allah, aku reda ya Allah dengan ujianmu ya Allah. Kerana apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, since daripada perut ibu kita lagi, memang Allah SWT dah susun atur hidup kita sampai hari kematian kita. Itu saya pegang sampai ke hari ini. Aku reda ya Allah. Aku reda dengan ujianmu kerana aku tahu ujianmu adalah nikmat ya Allah. Syukur, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pada saya, apa yang dialami since daripada saya mengalami masalah jantung pada tahun 2010, lepas tu ujian demi ujian Allah berikan, saya kehilangan syurga saya tanpa hijab, iaitu bonda saya, Haji Sama binti Ahmad, yang mengalami kanser dinding perut. Pada tahun 2019 bulan Julai, saya dah rasa dah, ya Allah, aku dah kehilangan syurga tanpa hijabmu ya Allah. Aku reda ya Allah kerana aku tahu bonda aku ni insya-Allah akan berada di syurga-Mu ya Allah. Sebagaimana Maulana beritahu tadi, sakit yang sakit perut, dan insya-Allah ke syurga lah tempat mereka. Itu memang saya pegang. Saya yakin almarhumah bonda saya Haji Salma Amin, memang amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini semua ujian juga ni, lain putus-putus. Benar-benar. Bukan senang Abang Najman. Saya tak tahulah, saya terkesima dengar cerita Abang Najman sebenarnya. Sebelum Abang Najman masuk sendiri dekat ward kerana COVID, ditahan begitu lama sekali di tahap yang agak kritikal. Sebelum tu adik sendiri, isteri kepada adik sendiri, dua-dua dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan. Tak tergambarlah hujan tu. Allahu Akbar. Dan bukan mereka berdua saja, ada lagi tadi ni yang Abang Najman. Ya, sepupu bagi, sebelah ayah juga meninggal kerana COVID. Saya cakap, ya Allah, memang ramai yang, ialah contohnya sahabat-sahabat saya ramai yang meninggal. Yang terbaru ni adalah Tuan Nazari Rosli, Masya Allah, seorang guru saham yang cukup hebat. Saham, Allah ambil dia macam itu juga COVID kan. Kita kena reda. Apa jua yang berlaku kita reda. Yang paling utama pada saya, doa jangan putus. Benar. Doa jangan putus. Kerana kita selalu tertanya, ya Allah, bila kau nak kabulkan doa aku ya Allah. Tapi kena reda. Kita kena reda. Allah akan perkenankan doa kita tepat pada masanya, tidak kurang sesaat ataupun tidak lebih sesaat. Wallahu a'lam bishawab. Itu dia. Masya-Allah. Allah Akbar. Terima kasih. Terima kasih Najman, terima kasih Faizal. Tapi apa yang saya memberi kesan juga pada saya ialah betapa pentingnya kat sini sokongan daripada adik-beradik kita, ya, di saat kita ditimpa kesakitan, ditimpa ujian oleh Allah SWT, tak kira ujian kesempitan kewangan, lebih-lebih lagi ke ujian kesihatan, maka kat sinilah adik-beradik memainkan peranan-peranan yang sangat-sangat penting. Banyak disebutkan dalam Al-Quran, ya, mungkin Maulana pun boleh kalau adik-beradik kita mengalami kesusahan, orang yang paling sepatutnya, paling wajib membantu adalah kaum kerabat kita. Jadi itulah pentingnya, ya, hubungan kekeluargaan kita dijaga. Ya, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Abang Najman di atas perkongsian, dan kami memang mendoakan, ramai dekat sini mendoakan semoga Abang Najman, Abang Ali semua kembali sembuh seperti sedia kala, insya-Allah lebih baik daripada keadaan yang sebelum ini, insya-Allah.
Abdul Hadi Ma'ruf. Rakan Abang Najman Sri Abi Fana kat situ mengaminkan doa. Abdul Hadi Ma'ruf kata makin berat ujian Allah, makin tinggi Allah angkat darjat. Wow. Baik. Lepas tu Amin Nasrin kata mohon ulang lagi sekali lagi doa Saidina Ali. Saya tadi siapa yang ingat tadi? Ada siapa-siapa yang salin tak? Ada siapa-siapa yang ingat? Tak sempat nak salin. Tapi jangan risau, Amir Nasrin, insya-Allah selepas daripada siaran live ni kita akan dapatkan petikan doa Saidina Ali dan beberapa doa yang Maulana Ilyas ajarkan kita tadi. Saya percaya ramai yang menumpukan perhatian tadi, tak sempat untuk salin, tak sempat nak rakam dan sebagainya. Jangan risau, kami di Hidayat TV prihatin benda ni. Saya pun nak tahu doa tadi. Saya pun nak amalkan, insya-Allah. Ramai juga daripada anda yang nak mengamalkannya, nak share pada rakan-rakan yang diuji Allah. Jadi jangan risau, kami di Hidayat TV akan usahakan untuk kita dapatkan potongan tersebut untuk kita ulang-ulang dan kita share dengan seberapa ramai yang boleh. Semoga ia menjadi amal jariah juga buat kita. Kadang-kadang ada yang orang komen tu dia ada type siap-siap kat situ, kita boleh tengok semak-semak komen kod ada yang rajin kan. Itu pun satu perkara yang baik, anda komen balik, anda type balik apa yang dikongsikan oleh Maulana tadi. Baiklah, kita dah sampai kepada segmen yang terakhir ya. Mungkin kita berehat sekejap saja dan kita akan kembali selepas ini untuk mengikuti kisah sahabat dalam Hayatus Sahabah ya. Betul ke ya? Insya-Allah. Rasanya Maulana dah beritahu tadi pasal Hayatus Sahabah. Tadi dah Maulana dah ceritakan tadi bersangkutan dengan topik kita sakit itu nikmat. Tapi kalau boleh kita nak minta doa sebagai penutup daripada Maulana Ilyas. Sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Kita kembali sebentar lagi dalam Hidayat TV. Terus bersama dengan kami. Assalamualaikum. Tahniah kepada FBI, Faizal Ismail dan juga Khairil Rashid kerana berdua ini berjaya memulakan satu channel TV digital baru iaitu Hidayat TV. Pak Nil rasa teruja dengan usaha anda berdua sebab usaha yang membawa keamanan, keseimbangan dunia akhirat dan juga yang penting sekali ialah ketenangan. Kita perlukan saluran TV digital yang sebegini rupa sebab kita perlukan panduan dalam kehidupan kita. Tahniah sekali lagi kepada Faizal Ismail, kawan Pak Nil, Khairil Rashid, rakan Pak Nil. Pak Nil doakan agar Hidayat TV menjadi pilihan ramai. Anda semua pilihlah Hidayat TV. La ilaha illallah. Masya-Allah, Pak Nil Terima kasih banyak-banyak Pak Nil atas dan Pak Nil juga itu ada bagi suplemen dekat Abang Najman lebih kurang macam tu. Baik, kita ada nak bersama kembali dengan Maulana Ilyas. Ya, mungkin sebagai penutupnya Maulana. Ya, mungkin Maulana boleh bacakan doa sebagai penutup Maulana untuk kita pada malam ni, insya-Allah. Adakah Maulana sudah pun bersedia atau belum lagi? Maulana boleh dengar? Boleh dengar kami Maulana? Maulana boleh dengar? Boleh dengar? Check mic Maulana. Saya bacakan komen dekat sini, ada yang berkongsikan juga Hafizah Aznan. Ya Allah, ini doa doa Saidina Ali daripada tadi. kumpulan doa dan kisah menarik Saidina Ali menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ajalku telah dekat, maka istirahatkanlah aku. Jika ajalku masih jauh, sembuhkanlah sakit ini daripadaku. Dan jika ini musibah, berikanlah aku kesabaran. Ya, kita paparkan doa itu di bawah ini ya. Subhanallah. Baik, Maulana Ilyas, boleh dengar ke Maulana? Boleh dengar. Saya tak dengar. Dah dengar dah. Baik. Okey. Baik Maulana, kita hampir sampai ke penghujung. Kami sangat-sangat mohon Maulana untuk bacakan doa
sebagai penutup, sebagai pengakhiran episod kita pada kali ini. Mudah-mudahan Maulana, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Ya Allah, kami lemah, Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah. Ya Allah, kami semua memerlukan berhajat kepadamu, Ya Allah. Tidak ada kekuatan bagi kami untuk buat apa sekalipun, kecuali segalanya datang daripada-Mu, Ya Allah. Segala asbab yang kami ikhtiar juga adalah ciptaan-Mu, Ya Allah. Segala-galanya berlaku dengan hanya ketentuan-Mu, Ya Allah. Kau tidak berhajat, tidak bergantung kepada sesiapa pun, Ya Allah. Jika kau kehendaki, kau boleh buat apa sahaja dan tanpa bergantung, tanpa berhajat, tanpa memerlukan kepada sesiapa pun, Ya Allah. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Redalah dengan kami, Ya Allah, dan jadikanlah kami daripada golongan mereka yang reda dengan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kami, Ya Allah. Yang sengaja, yang tidak sengaja, yang kami tahu, yang kami tak tahu, yang orang dapat lihat, yang Kau sembunyikan, Ya Allah. Kau ampunilah segala dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Ya Allah. Kau Maha Penyayang, Ya Allah. Kau Maha mengasihani mereka yang miskin seperti kami, Ya Allah. Kami tak ada apa-apa, Ya Allah. Kami fakir kepadamu, Ya Allah. Kami hamba-Mu yang miskin, yang lemah, yang tak ada apa-apa, Ya Allah. Segala kekayaan. Nyawa kami juga milik-Mu, Ya Allah. Harta kami milik-Mu. Segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Lahumma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik-Mu, Ya Allah. Anugerahkanlah kami kebaikan sahaja. Yang mana Engkau lebih mengetahui apa yang baik untuk kami, Ya Allah. Tentukanlah kebaikan untuk kami, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang Kau redha dengan kami dan kami juga redha dengan-Mu, Ya Allah. Seperti mana Engkau telah umumkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Kata Allah, redha dengan mereka dan mereka telah redha dengan Allah. Kami juga, Ya Allah, hari ini kami juga berusaha dan kami mengaku dan kami berikrar, Ya Allah, kami redha dengan-Mu, Ya Allah. Kami redha dengan-Mu, Ya Allah. Kami redha dengan-Mu, Ya Allah, dengan berkat kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah untuk kami, berdoa untuk kami, yang telah berjaga malam hingga berbengkak kaki baginda untuk kami, Ya Allah. Doa Allahumma ghafir li ummati, Ya Allah, ampunilah untuk umatku, iaitu kamilah, Ya Allah. Rasulullah menangis, sampaikan salam kepada kami, bersusah payah untuk kami, Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam doa sehingga di mahsyar Nabi
Nabi akan tunggu kami, ummati ya Allah, peliharalah, selamatkan umatku daripada api neraka. Ya Allah, dengan berkat junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam kau telah ampunkan ya Allah, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Berikanlah kami kesihatan, berilah kesihatan kepada mereka yang sakit, tunaikanlah hajat yang jaiz bagi mereka yang berhajat ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Amin Allah. amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Semoga Allah perkenankan doa kita semua dan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mengaminkan doa tersebut. Subhanallah. Ya, kita dah sampai kepada penghujung ya. Kita sekali lagi nak ambil kesempatan nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran tuan-tuan semua. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, semoga kehadiran kita malam ini diberkati Allah dan dicatatkan ya sebagai amal baik kita dan semoga dituliskan di dalam buku amalan kita nanti insya-Allah di akhirat. Baik, terima kasih jazakallah kepada Maulana Ilyas Muhammad Maidin ya, kepada tetamu-tetamu kita Syahrul Ridwan, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Ali ekspedisi Ali Saya nak ekspedisi ucap salam kepada Abang Syarul, kepada Abang Najman, Abang Ali, ekspedisi di hospital. InsyaAllah kami semua doakan untuk tuan-tuan ya Allah bersama dengan kita, dan kami sayang tuan-tuan semua kepada Allah. Allahu amin. Allah. Baik. Allah. Allah. Baik, terima kasih Maulana. Kepada Jumpa lagi FBI, insya-Allah. kepada DJ Krill dan FBI, insyaAllah kita bertemu lagi insyaAllah. Amin. Doakan kami Maulana insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua tetamu-tetamu. Kita jumpa lagi insya-Allah. Moga Allah mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Ali, Syahrul Ridwan, terima kasih. Abang Najman, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Itu dia. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih Abang Najman ya. Itu dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Satu perkongsian ya daripada Maulana tentang sakit itu nikmat. Satu pengalaman juga ya daripada mereka yang tengah diuji dengan kesakitan. Allahu Akbar. Sangat-sangat berharga dan memberikan banyak pengajaran kepada kita, banyak ilmu, banyak peringatan, segala-galanya yang baik belaka, dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini kita dapat manfaat bersama. Dan kita nak war-warkan sekali lagi Khairil ya, tentang tabung infak kita pada malam ini. Memang kita khususkan untuk memberikan sumbangan kepada golongan selebriti yang memerlukan, seperti yang kita paparkan tadi Abang Ali, Abang Najman dan juga Mel Wings. Itu sebahagian daripada mereka, tetapi kita tahu ada ramai lagi di luar sana yang memerlukan. Maka dengan sumbangan daripada tuan-tuan semua ya, ke tabung infak kami dekat bawah sana, kalau tengok yang bergerak tu pun anda boleh cepat-cepat screenshot ataupun anda boleh ke bahagian komen, kita dah pinkan tabung infak Hidayat TV. InsyaAllah moga Allah terima sedekah jariah tuan-tuan yang dikasihi Allah. Silakan Kurin. Baik. Ya, kita ada beberapa saat lagi kita ucapkan terima kasih juga kepada sahabat kita Nila Kurnia pun bersama dengan kita. Subhanallah. Nila Kurnia, Zurini, Nila Allah. Ahmad Faizal, ada Mazlan Muhammad Nur, Muhammad Khairi, Bakar, Muhammad Fauzi Ramli, Nila Kurnia pun seorang ibu tunggal. Jadi kita mohon agar Allah memudahkan segala urusan Nila Kurnia bersama dengan 3 orang anaknya. Juga tak open nasihat juga anak-anak dia. Jadi semoga Allah memudahkan Nila Kurnia. Jangan berhenti berdoa, jangan putus berdoa seperti kata Maulana tadi. Semuanya ni Allah turunkan ada sebab. Dan Allah tahu kita kuat. Allah tahu Nila Kurnia kuat, dan kerana itu Allah turunkan ujian ni kerana Allah sayang, insya-Allah. Abdul Hadi Ma'ruf, terima kasih. Zafaran Miss, ramai lagi lah. Hafizah ni. Kira saya rasa macam hari ini terasing sikit lah. Sebab saya rasa ramai bekas-bekas DJ Sinar ada kat sini malam ni. Allahu Akbar. Saya mungkin tak sedar Krill tengah buat reunion dengan mereka. Ya, Abi Fana ada tadi. Abi Fana ada, Nila Kurnia ada. Allah. Asal daripada DJ yang sama.
Ini semua Ini Allah juga tentukan. Allah gerakkan mereka Allah untuk bersama kita gerakkan. malam ni. Subhanallah. Terima kasih banyak-banyak. Dan tuan-tuan semua yang ada dekat sini pun Allah gerakkan juga. Mungkin anda tuan-tuan semua terserempak dengan siaran ini secara tak sengaja kan. Tapi kalau secara tak sengaja tu bolehlah lepas-lepas ni disengajakan. Itu yang kita nak sebenarnya. InsyaAllah follow janji tekan kita. like. InsyaAllah temu janji kita setiap hari Sabtu jam 9.30 malam insyaAllah bersama dengan asatizah dengan topik-topik yang berlainan insyaAllah, dan juga bersama dengan selebriti-selebriti yang pastinya sikit sebanyak perkongsian mereka dapat menjadi manfaat, iktibar bukan saja buat saya, buat kami di Hidayat TV, dan tentu sekali ada sesuatu yang boleh kalian perolehi manfaat daripada perkongsian mereka insyaAllah. Masya Allah. Okey, last round kita nak bacakan, nak meraihkan sahabat-sahabat kita di komen. Muhammad Mujtaba. Terima kasih atas perkongsian malam ini. Hidayat TV, guidance. Oh, guidance ya. Guidance itu datang daripada Allah. Muhammad Azzamuddin Arba'i. Allah sayang meneteskan air mata syukur. Pak Kadut. Oh, tadi Pak Jabir ni Pak Kadut. Terima kasih atas perkongsian malam ini. Semoga kita semua dalam rahmah Allah selalu. Allah ajar kami rida, ya. Ya. Baik, Faizal. Pak Jabir ke bawah. Ya, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi buat semua. Walaupun hanya dengan menekan share, semoga Allah pandang tu sebagai satu sumbangan atau amal jariah kalian untuk membantu lebih ramai lagi dapat bersama kita. Mudah-mudahan. Ini semua adalah ya, nampak macam satu usaha yang kecil, tetapi sebenarnya di sisi Allah, semoga Allah pandang sebagai usaha yang sangat-sangat besar bagi hidayah bagi seluruh alam insya-Allah. Ya, Allah yang bagi besar. Ya, Allah ni. Tapi kita mulakan daripada kecil ni. Kami pun mulakan usaha kami ni sangat kecil sebenarnya. Tapi anda juga boleh bersama-sama dengan kami. Anda rasa macam tekan share tu, bagi tahu war-warkan kepada follower-follower rakan-rakan tu merupakan tak ada apa sebenarnya. Tetapi kita tak tahu ganjaran di sisi Allah tu sangat besar. Sebab apa? Kita sebarkan kebaikan saja. Kebaikan saja di Hidayat TV. InsyaAllah. Ya, pastinya Allah pandang usaha ini. Baik, Khairil. Baik, kita memang dah sampai penghujungnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, ampun dan maaf. Tentu ada kata-kata saya yang mungkin tersalah cakap tadi atau menyinggung perasaan siapa-siapa sahabat-sahabat kita dekat sana. Jadi saya mohon maaf, banyak-banyak maaf, dan mohon juga sahabat-sahabat mendoakan kami di sini agar terus kuat. Yang mana ada saudara mara, adik-beradik yang diuji oleh Allah, teruskan angkat tangan, doa untuk mereka ya. Doa, jangan putus. Hadiahkan bacaan Yasin dan sebagainya, semoga ianya menjadi kekuatan buat mereka, saudara mara kita yang sedang diuji dengan pelbagai ujian, kesakitan atau kesempitan dan sebagainya. Semoga ianya Allah datangkan bantuan dengan asbab doa yang kalian panjatkan buat saudara mara, adik-beradik semua, insya-Allah. Ya. Sama juga daripada saya, apa saja kekurangan, kesilapan, keterlanjuran saya mohon ampun dan maaf. Juga daripada pihak Hidayat TV, di bahagian belakang tabir, produser, teknikal dan semualah yang ada, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak dan mohon maaf juga di atas sebarang kesalahan, kesilapan teknikal yang berlaku. Dan ini semua ya, kita tidak sempurna, tetapi kita redha dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Masya Allah. Baiklah, kita tutup pada malam ini, Khairil. Yep, dengan tasbih kafarah, surah Wal-As dan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari Hidayat, Hidayat TV. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو
طيبة قبل الموت